Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk bertemu dalam mutalaah kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir ini. Mudah-mudahan kesempatan yang dapat kita sama-sama memanfaatkan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita bertemu sebelum ni ialah pada 29 hari bulan yang lalu. Kita masih dalam bab yang ketujuh, apa yang telah diketengahkan oleh Asy-Syaikh kita rahimahullah, Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubati ahlul kabair ini. Bab yang ketujuh ni seperti mana yang telah kita pergi dulu, khusus memperkatakan tentang siksaan bagi orang yang meratapi dan pahala bagi yang bersabar atas bala. Maknanya pengajaran yang diberi penekanan dalam bab ini ialah supaya masyarakat kita umat Islam ini menjauhi daripada keadaan yang tidak sabar, lebih-lebih lagi sampai kepada peringkat meratap. Meratap apabila ditimpa ke atasnya, wallahu alam, takdir Allah, siksaan yang orang kata apa, yang diturunkan kepadanya dalam bahasa umumnya bala, ataupun memang yang semua orang kata yang tak ingin, tidak dikehendaki. Jadi daripada penjelasan-penjelasan yang telah kita ikuti, terutama sekali daripada hadis Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat Allah yang telah dibawa di sini, di mana yang antara lain ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam ayat suratul Furqan ni, walladzina la yashhaduna az-zura. Maknanya orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Maknanya dari sudut az-zura di sini, tidak berikan kesaksian palsu. La yashhaduna zura, kata setengah ulama dalam menghuraikan atau mentafsirkan ayat ini, termasuklah juga la yashhaduna zura tu ialah orang yang tidak meratap, tidak meratapi. Kan kita dalam bahasa kita pun mudah menangis satu bab, teriak satu bab, meratap satu bab. Apabila sebut meratap ni, kebiasaan di kalangan masyarakat kita, orang Melayu ni, sebelah negara kita ni, kita fahamlah kalau tangis meratap tu bukan takat bunyi menangis, tapi dia punya meracau. Hak ni lah, mulut dia bunyi pok-pek sana kok ni tu, dia meratap. Dan seolah-olah dari gambaran perlakuan yang ada pada ketika itu tu, macam orang yang tak sedar diri, yang menzahirkan bahawa terlalu amat sangat tekanan kepada diri dia di atas bala yang dia kena tadi tu, sehingga dia, orang kata apa, tak dapat nak kawal diri dia, hilang kesabaran dia. Itu meratap. Jadi inilah yang telah diketengahkan dalam bab yang ketujuh oleh Syekh kita ni, merupakan salah satu daripada siksaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meratap apabila dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang
bagi dia rasa tak selesa, bagi dia rasa tak seronok dan dia tak nak. Inilah yang kita lihat dalam ayat-ayat yang lain. Ya Allah beri peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Allah dah bagi tahu dah kepada kita untuk ramai-ramai memahami. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Lagi akan kami, kata Allah, la nablu wala nabluwannakum, lagi akan kami uji kamu ke depan ni nanti, bisyai'in, dalam kehidupan kamu, bisyai'in minal khawf, ujian apa? Dengan sesuatu yang boleh mendatang kamu rasa takut, wal ju', dan kelaparan. Lapar, orang kata apa? Ujian Allah dengan kelaparan, ujian Allah Subhanahu wa taala dengan takut. Wa naqsim minal amwali wal aulad wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah juga mengurangkan harta-harta kamu, dan juga harta wal amwali wal aulad, harta dan anak pinak, wa basyiris sabirin, dan berbahagialah kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk bersabar terhadap ujian tadi. Takut, lapar, kekurangan harta maknanya, dan juga apa tu, anak pinak. Ialah wallahu a'lam lah, setakat ini kita duk tengok di negara kita ni, mungkin ujian dari segi anak pinak tu tak anu, tapi di setengah negara lain berapa ramai anak pinak dia dibunuh oleh musuh, seperti mana yang berlaku di negara, terutama sekali di India sekarang ni. Tok imam pun dia sembelih dalam masjid dah. Ini benar-benar ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berbahagialah mereka yang dapat bersabar. Dalam maksud mana? Dalam maksud apa orang kata apa? Berhadapan, sanggup berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh ketabahan dan kecekalan. Itu. Bukan sabar makna duduk diam, ya. Orang main katok kepala pun tak apa, orang main terajang pun tak apa. Begitu jugalah apa ni, umat Islam di dunia hari ini, mungkin sabar dia salah. Orang sembelih tu imam dalam masjid pun pakat duduk diam belakang. Musuh Hindu masuk sembelih tu imam dalam masjid, seperti mana maklumat kita dapat pun, orang Islam dunia duduk diam juga lagi, tak bunyi apa pun. Negara-negara yang mempunyai sedikit kemampuan diberi oleh Allah dari segi ekonomi, tak menggunakan senjata ekonomi, dari segi kekuatan tenaga, tentera sebagainya, tak menggunakan kekuatan tenaga tentera itu, dan dari segi orang kata dalam dunia lah ni, orang panggil dari segi kuasa diplomatik, kita tak guna pun kuasa diplomatik itu untuk memberi tekanan kepada musuh-musuh Islam itu tadi. Hak tu bukan bermakna sabar. Hak tu tak tahulah nak kata apa tu, tuan-tuan tafsir sendirilah. Tapi sabar ni maknanya orang kata apa? Redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti bertindak mengikut lunas-lunas yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna orang buat zalim kepada kita, kita tak lawan apa tu makna orang tu sabar, tak. Menentang kezaliman adalah kefarduan. Itu pula, menentang kezaliman adalah kefarduan. Apa itu zalim? Kalau kita duk mengaji dah, kita duk dengar dah, wadu'u syai' fi ghairi mahallih, maknanya meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa makna tidak pada tempat? Tidak di tempat yang diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, itu zalim. Kalau bahasa mudah dulu ni, Tok Guru duk cakap, walaupun kasut tu mahal harga 200-300 ringgit, tak boleh buh di kepala. Kepiah harga 5 ringgit pun tak boleh buh di kaki. Pasal tempat dia tak betul. Pasal apa hang buh kasut di kepala, dia mahal ustaz, kena buh di kepala lah. Pasal apa buh di kaki kepiah ni, pasal dia murah, tak betul. Tu maknanya dari segi bahasa kasar nampak contoh tu.
makna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah zalim. Tapi kalau gagal mempertahankan kasut di kaki, hak tu yang betul. Berhempas pula mempertahankan supaya kasut tetap duduk di kaki, jangan pergi ke kepala, dan kepiah duduk di kepala walaupun dia murah. Hak tu yang diwajibkan oleh Allah, tu fardu. Tu fardu. Ni tu. Jadi bermakna bukan makna sabak tu tak apa, biar depa lah Ustaz. Depa nak bubuh kasut di kepala pun kita tanggung yalah. Nak tenyeh kepiah di kaki pun biarlah. Tu tak betul. Sabak dalam takrif itu tak betul. Inilah wallahu alam. Oleh kerana pahaman-pahaman sekular, pahaman-pahaman di luar daripada batas kebenaran syarak ni, setengah pada setengah dah menguasai fikrah Islam, maka fikrah Islam tu dah jadi digunakan untuk acuan mereka, tapi tidak lagi lah orang kata apa, orang Islam dapat mempertahankan maruah Islam tu. Sehingga kan kita orang kata mendedahkan kemungkaran itu sendiri pun seolah-olah menjaga hak asasi manusia. Ini tak betul. Supaya duk berlaku di dunia Allah ni lah, tuan-tuan. Alhamdulillah kalau tak berlaku di tempat kita, tapi setengah negara lain sampai dengan orang kata apa, dengan homoseks, dengan masalah apa, mai balik hak zaman umat Nabi Allah Lut yang Allah laknat dulu, mai balik pun kita gunakan hujah yang dibawa oleh musuh, iaitu nak jaga hak asasi manusia. Kita kena hormat, maka kita kena luluskan. Hak tu bukan satu kesabaran, bukan satu kebenaran, itu kezaliman. Ini tuan-tuan. Dulu ni kalau khabar beranak, keluar anak lembu pun riuh satu dunia. Jadi lah tak apa, hak tu hak asasi dia. Ikut dia nak beranak khabar kan, nak beranak kambing ke, nak beranak anak lembu ke, walaupun dia khabar. Tu lah ni sampai tera tu punya, kalau kita bahasa kasar sikit lah, dia punya pemikiran kita duduk di lower class sampai tera tu lah. Ini hak ni halal juga, hak ni tak apa juga. Ni cicak juga, tapi jenis cicak besar. Hak ni cicak kecil. Hak cicak kecil duduk dalam rumah, hak cicak besar duduk luar rumah. Hilang lupa dah bahawa hak luar rumah tu orang panggil bewak. Ni tuan ni minta maaf lah kok contoh ni jadi tak syok sangat. Tapi nampak tu. Lah ni dia punya apa ni? Kalau kita jauh daripada pemikiran kita, fikrah kita, daripada ilmu Islam, daripada referennya rujukan Islam, rujukan Al-Quranul Karim, rujukan hadis Rasulullah SAW, muka hak ni lah maknanya orang yang jadi wal'ayazabillah tak kena gaya tuan-tuan menganggapkan benda yang murtad tu benda kecil. Ikut dia nak masuk agama apa-apa tak boleh paksa. Kono-kono la ikrah fiddin. Dia tak baca banyak lagi dah, bab-bab tu tak ambil lagi lah. Dengan sababun nuzul ayat kah, dengan orang kata apa, dengan istimbat hukum pada ayat tadi, dia baca la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ikutlah. Dia nak masuk agama apa-apa. Tu tengok dia punya hanyut pemikiran tu sampai begitu. Kerana manusia tadi, orang kata manusia yang tak berpijak dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita sebut benar-benar ni tuan-tuan, makna sabak ni dia berada dalam berbagai bidang dan berbagai lapangan kehidupan kita yang luas. Sebab itu Allah dalam ayat tadi, walana bluwannakum bisyai'in minal khauf. Pertama sekali ujian Allah tentang ketakutan. Takut tu bukan masalah satu benar ya, dua benar ya. Paling takut yang paling besar sekali ialah ketakutan terhadap penggugatan atau menggoncang akidah. Apa-apa juga saja faktor kehidupan kita ni di dunia hari ni, apa juga isu, apa juga elemen, apa juga persepsi kah, wallahu alam, istilah-istilah macam-macam ni yang menggugat akidah, yang menggugat iman, kita harus takut. Kita harus sabar. Sabar bukan makna biak. Cuma orang kata apa, dalam bahasa lain, umat Islam kena bersedia bahawa benda tu dia dah tahu bersedia. Orang kata apa, dalam pengetahuan dia,
Allah akan uji hak ni. Ujian ni. Oleh kerana itu maka dia kena bersedialah untuk memulihkan atau menghadapi suasana tu tadi. Janganlah duk harap menangis, duk harap meratak saja. Dalam bab kita yang ketujuh, Al-Yawaqid wal Jawahir ni, Syekh kita Maulana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fokus kepada kelaziman yang berlaku kepada sesuatu ujian ini yang menghiriskan perasaan fitrah umat manusia ini sendiri, iaitulah apabila berhadapan dengan orang kata apa, yang biasa kita ni dengan bala yang menimpa diri sendiri, dengan kematian, dengan hilangnya orang yang kita sayang, orang kita kasih, orang yang kita bergantung dan sebagainya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW yang kita dah baca tu, kita pergi malam ni menyambung hak tu terus, di muka surat 36 ni, kata setengah ulama, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bawa dalam kitab dia ni, kata setengah ulama dalam bab ni tadi, bab meratak, bab tangih, bab tak tahan sabar ni, aku bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa dia? Adakah perempuan, para wanita-wanita, para sahabat yang muhajirin pada masa Nabi SAW melakukan ratapan ini? Pasal banyak wanita-wanita muslimat kita pada zaman sahabat Nabi SAW, waktu muhajirin tu tadi, mereka diperlakukan oleh musyrikin yang kufar ni. Orang-orang musyrikin yang kufar yang menentang Islam ni, maka menjadikan mukminah kita, wanita-wanita Islam tu sebagai mangsa. Hak yang ni kepada jadi orang kata apa, wanita-wanita kita jadi mangsa, yang sehingga mereka antara lainnya wanita tadi turut berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Jadi ada suami-suami mereka dibunuh, ada suami mereka diperlakukan bagaimana yang kita anu dalam sejarah. Ialah tuan-tuan, masalah berlaku peperangan itu dan ini, ada yang suami-suami mereka syahid kerana mempertahankan Islam, tinggallah isteri-isteri ini. Jadi apakah isteri-isteri ini yang dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, apakah wanita-wanita isteri-isteri para sahabat muhajirin dan pada masa Nabi SAW itu meratak? Dulu lah tak ada lah, aku habislah mereka meratak lagu tu lah. Tak ada lah tempat nak bergantung dengan apa, nak hidup lagu mana, macam-macam berlaku tak? Maka katanya Al-Imam Hasan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab apa yang ditimurkan oleh setengah ulama itu. Tidak seorang pun yang mengerjakan yang demikian. Hasan Basri kata tak ada seorang pun isteri-isteri para sahabat Rasulullah SAW yang meratak apabila mereka menghadapi bala dalam berbagai keadaan pada ketika awal Islam tu, yang orang kata apa, menimpa kepada diri mereka sendiri. Tak ada seorang pun, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mereka itu meratak. Orang kata seolah-olah sampai lupa diri. Demi Allah, sesungguhnya seorang perempuan berlalu pada Rasulullah SAW yang bapaknya, ayah dia lagi, saudara dia lagi, anaknya lagi telah mati berperang pada perang sabilillah dalam keadaan menangis. Jadi seorang wanita ni berlaku kisah di sini. Ada seorang perempuan, ayah dia meninggal, saudara dia pun meninggal, anak dia pula pun mati kerana berperang mempertahankan Islam ni. Jadi dia lalu pada Rasulullah, mana pergi kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Ada tak wahai Rasulullah SAW,
wanita-wanita yang hadapi keadaan macam tadi, yang datang kepada engkau ya Rasulullah dalam keadaan menangis habislah, mengadu, merayu, pokok-pokok inilah kalau kita guna bahasa kita. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, maksudnya Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu tadi, apakah ada sesuatu yang menyebabkan kau menangis? Yang ada tak mai ke jumpa Rasulullah dalam keadaan teriak tangis dengan sebab keadaan tadi, kematian saudara, kematian anak, kematian bapa dengan sebab sabilillah ni, peperangan ni. Ada Rasulullah bertanya kepada seorang wanita yang keadaan menangis macam tu, apakah ada sesuatu yang menyebabkan engkau menangis? Maka katanya, telah habislah mati lelaki bagiku. Ada bapa ni mati, ada saudara-saudara pun mati, ada anak-anak pun mati. Tu yang aku teriak sangat ni, ya Rasulullah. Jadi maka Nabi SAW apabila berhadapan dengan suasana tu tadi, Rasulullah bersabda kepadanya, kepada wanita tadi, maksudnya kata Rasulullah, bersabarlah engkau wahai muslimah, ya, kalau kita kata wahai seorang perempuan, dan bagi engkau adalah syurga. Kau sabar ni bagi engkau adalah syurga. Maka ini wanita itu berkata, demi Allah, aku tidak menangis lagi selepas hari ini. Kalau gitu ya Rasulullah, lepas ni apabila benar-benar yang macam ni mimpa aku tak teriak lagi dah, aku tak ratap lagi dah. Apabila aku mendapat syurga dengan sebab meninggalkan menangis ini. Kalau aku boleh dapat syurga dengan sebab aku tak meratap, tak menangis dengan sebab apa yang menimpa macam tadi itu, aku tak akan menangis lagi dah. Sebab apa? Kalaulah aku dengan keadaan itu, aku boleh mendapat syurga, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kisah ni tadi nak menceritakan bahawa orang yang kena bala, ditimpa bala tadi, kalau dia tidak menangis, dia bersabar, bertahan di atas bala itu tadi, maka balasan dia ialah jannah, balasan dia ialah syurga. Sesungguhnya perempuan di zaman ini menangis dengan menggaru mukanya. Tu zaman jahiliah tu adalah keadaan ya Rasulullah tanya perempuan tu zaman jahiliah, yang pada peringkat awal Islam, suasana pada waktu itu wanita-wanita jahiliah ni, kalau berlaku apa bala macam tadi, ayah mati, suami mati, anak mati, dia kaya-kaya, dia menggaru muka. Ni tu. Saya dah rasa kalau kita di masyarakat kita pun ada satu ketika dulu berlaku juga. Orang kata dulu ni macam dia ni macam apa? Hilang mana, orang tak sedar diri. Dia kelopak mengguling sana, mengguling sini, katok kepala lah, garu kepala. 70-80 tahun dulu ada, ini di Malaysia. Dalam masyarakat Melayu pun kalau tuan-tuan ingat balik, orang kata apa, kita duk cakap, dia tu aku pergi tadi, bini dia, ayah dia mati tu, lupa diri. Tu. Dia jadi lupa diri dulu waktu tu dulu. Wallahualam lah, suasana pada ketika itu mungkin masyarakat kita setengah pada setengah tu tak terbuka banyak lagi dengan pengajian Islam, dakwah Islam sebagainya ni. Wallahualam. Dulu ada lupa diri. Kadang tu bukan ada apa, majlis akad nikah lah pun setengah dulu lah. Tak tahulah tuan-tuan biasa dengar tak tahulah. Majlis akad nikah je. Oleh kerana anak dia tu kahwin dengan hak dia tak setuju. Dia kelopak pun dandan pengsan depan tu imam. Kelompok. Cuma beza tak terlondeh kain. Mau tidak dengan kain-kain terlondeh, orang pun pegang cekuk tu. Dia macam-macam tu dah. Tuan-tuan. Yang duk hadapi banyak benda lagu ni, ujiannya pada ketika itu Tok Bomo dengan Tok Bidan lah. Kadang Tok Bidan berhadapan dengan orang-orang perempuan yang macam ni, dialah yang jadi kepala dan nak jaga balik, nak menyedakkan balik wanita-wanita dah hilang kesedaran itu. Inilah yang duk berlaku pada ajaran-ajaran orang lain, agama lain sampai lah ni pun.
Tak tahulah kalau kok tempat tu, kalau dulu kok baling tu, minta maaf lah tuan-tuan, kok hak yang duk rakam ni taklah kita siar kok nu sat timbul fitnah lah. Di baling dulu ni orang panggil Cina mampuih. Dia tak panggil Cina mati. Kok pekan baling tu kalau ada Cina mampuih, sampai lah dia ada keluar depan pintu dia tu, dia bubuh khaimah apa semua tu. Lepas tu waktu hari nak tanam tu, adik-beradik hak dekat ni dia ubuh gundi tu atas kepala hak tiga sehari nak gundikan gundi, tapi dia potong hak sehari tiga tu nak atas kepala hak tajam, dia serolong. Lepas tu duk teriak dengan lori hak bawa tu, dengan hak pengusung ke apa. Sebab mereka mengusung tu usung dengan tali gantung kerana tu. Hak Melayu tak ada duit ni tuan-tuan, pi habaq kat waris Cina tu ada. Habaq kat waris Cina tu, aku nak teriak lah. Sekali teriak RM5 dah. RM5 waktu tu macam RM50 lah. Dah tak buat aku tu. Setengah pada setengah ni orang Melayu. Dia kata tak buat guna aku tu pakcik, dia kata. Dah 3 bulan tak boleh potong. Kurang-kurang pun pi makan upah teriak ni dapat kat lah RM10, RM5. Lagu tu dulu. Ni cerita 5-60 tahun dulu ni, wallahualam. Jadi itu cerita ratap yang dimaksudkan inilah, yang rupa ratap tu tuan-tuan. Rupa ratap tu bagi setengah pegangan agama lain satu kebaikan. Dan boleh jadi juga kepada keluarga mereka terdekat ni, mereka pun gundi pakai hitam, pakaian hitam, seluar hitam, baju hitam, hak ni gundi bunyi. Saya waktu tu yang tahu sangat dia pasal duk selisih waktu duk pergi sekolah. Kita kayuh gerak ni pergi sekolah. Tengok berderu tu, bunyi tu, rupanya pak tu duk kayau. Saya tanya kawan saya, mudah hak Cina ni pun sekelas ngaji sekali. Saya tanya dia pasal apa tu, dia abang gini-gini. Rupanya dapat duit. Dapat duit hak meratak ni, hak adik-beradik satu bak lah. Hak yang ni Melayu pun pergi duk meratak, siapa kenal dah boh guni nampak biji mata depan je untuk nak berjalan. Hak lain duk ayak mata setitik tak keluar pun, bunyi lah. Yang penting dapat waktu tu. Ni ni tahun apa ni, tahun awal 60-an ni kita duk sekolah rendah lagi. Awal 60-an duk sekolah rendah. Tak apalah, tu kisah-kisah selingan sepitah lalu, cerita lama tuan-tuan, yang kita harap benda ni tak berlaku dah lala ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya yang terlebih dibencinya di sisi Allah Ta'ala itu beberapa suara. Ni antara perkara yang paling dibenci, suara-suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali iaitu yang paling benci ada 2 suara dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita nak baca ni. Maksud dia ni, pertama suara orang yang meratap. Meratap disebabkan ratapan-ratapan yang merintih kerana dia tak sabar menerima ujian Allah tadi ni. Itu yang pertama. Kedua, suara seruling dan bunyian yang di dalam kesukaan. Ni. Hak ni lah tuan-tuan, ada lagi dalam hadis yang panjang tuan-tuan bab ni. Makna itulah dalam kalau tak silap saya, pihak Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 70-an ke atau 80 awal 80-an gitulah. Kalau hak tu saya pun tak apa ingat elok dah. Telah menyinaraikan satu persatu dan telah dikeluarkan juga oleh fatwa ulama Al-Azhar sendiri tentang apakah muzik yang diharuskan dan apakah yang muzik yang tak diharuskan atau yang ditegah dalam Islam. Itu dah jelas satu. Pasal termasuk dalam bab bunyi-bunyian ni, maknanya muzik lah. Muzik dalam kesukaan itu adalah di antara salah satu daripada 2 jenis suara yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Ni guna bahasa benci ni, bahasa kita lah.
Kalau guna dalam bahasa Allah Subhanahu Wa Taala laknat, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada suara-suara muzik yang begitu termasuklah seruling, suara seruling dan bunyiannya. Dan tidak seorang diseksakan dengan dosa seseorang melainkan orang yang mati diseksa sebab menangis dengan meratap dan menangis atas rumahnya apabila disebutkan oleh mereka itu segala sifatnya dan perangainya semasa ia hidup. Melainkan diseksa oleh Allah dosa dengan dosa seseorang yang dalam bab tadi ini, melainkan orang yang mati diseksa sebab menangis hak yang diseksa tu dengan, kecuali hak lain Allah tak seksa, cuma diseksa dengan sebab menangis dengan meratap. Dia menangis meratap lah, orang kata mengamuk, dan menangis atas rumahnya apabila disebutkan oleh mereka itu segala sifatnya. Orang habak dia ni gini ni, maka dengan sebab orang habak kata gini, kau ni huduh, kau ni lah perangai tak elok, kau ni, dia pun meratap di atas kata-kata orang tu. Orang kata gelupok lah di atas rumah dia tu sendiri dan perangainya semasa dia hidup. Jadi masa kita hidup ni, orang tahu, jiran kita tahu, keluarga kita tahu, sahabat handai kita tahu perangai kita. Jadi setengah pada setengah tu, kata Rasulullah, antara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka diseksa ialah orang yang apabila orang sebut perangai dia, hak huduh tadi ni, hak tak elok tadi ni, dalam bahasa meratap ni juga makna dia mengamuk atas rumah dia, gunung-gunung apa semua. Padahal perangai dia tu betul tu. Misalnya jadi kita menzahirkan tindak tanduk yang tak baik apabila sesuatu berlaku kepada diri kita itu umumnya dipanggil meratap lah tu. Tak semestinya meratap tu keluar suara, tapi aksi kita, reaksi kita, tindak tanduk kita, kelaku. Kalau kata bahasa kita lalulah, memberontak kita tu, perangai kita tu tadi adalah di antara perkara-perkara yang yang tidak diingini dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala disebutnya, maka malaikat Zabaniyah yang menunggu neraka memukulnya hingga bercerailah segala sendinya. Ni wallahu alam lah tuan-tuan, kita nak hurai secara zahir seperti mana yang kita boleh terjemah apa yang kita nampak, apa yang kita boleh kesan dengan panca indera kita ni. Ini benar-benar perkara-perkara yang dalam bahasa kitanya ialah perkara-perkara yang gaib, yang wajib kita percayalah. Apabila Rasulullah cerita benar ni benar gaib, maksud gaib ni yang tak dapat nak jelmakan dengan kemampuan panca indera yang ada pada kita yang terbatas ni. Nak tengok tak dapat, nak sentuh tak dapat, nak fikir tak sampai, nak apa ni, benar-benar yang gaib ni ialah benar-benar yang seumpama ini. Misalnya benar-benar malaikat Zabaniyah menunggu neraka, memukulnya hingga bercerai segala sendinya. Ni benar ni kalau nak imagine, nak tasawur, nak gambarkan dengan akal pemikiran kita biasa memang tak nampak lah. Tapi benar-benar ni adalah benar-benar yang wajib kita beriman dengan maksud apa orang kata antara perkara yang berasaskan kepada apa yang telah dizahirkan ataupun dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Maka malaikat Zabaniyah berkata kepadanya, kepada orang tadi, hak yang kena tarik ke neraka tadi, adakah kamu di dalam dunia seperti sifat yang disebutkan itu? Kamu dunia dulu perangai meratap lagu ni kah? Apa orang kata duk adu lagu ni, dah duk menjerit lagu ni kah?
duk merungut lagu dia, duk melau macam ni kah? Apabila sesuatu petaka ataupun sesuatu perkara bala menimpa ke atas kamu, maka mayat itu berkata, aku tidak sebagaimana yang dikatakan itu. Sesungguhnya aku adalah seorang yang lemah. Maka para malaikat itu berkata kepadanya, mengapa engkau tidak benci mereka? Janganlah ia berbuat perbuatan itu. Dia kata kawan ni, andai kata kalau malaikat tanya macam tu, dia kata, apakah kamu ni melakukan seperti mana sifat yang disebutkan itu? Lalu si jenazah atau mayat ni, makna ialah tuan-tuan, ni tuan-tuan tanya saya pun saya tak reti nak jawab lah lagu mana mayat boleh bercakap. Tapi nak ceritanya ialah apabila dia berhadapan dengan soal jawab kubur ni, ni di luar daripada alam nyata yang kita lah, atau alam gaib yang diasaskan kepada kepercayaan akidah kita sendiri tentang kedudukan ini. Maka waktu itu apabila malaikat bertanya, hang buat perangai macam tu kah wahai mayat, wahai orang senu ni? Andai katalah, misal kata di sini, kalau si jenazah tu tadi jawab, sesungguhnya aku adalah seorang yang lemah, aku tak berani buat lagu tu, aku tak boleh buat lagu tu, aku tak mampu nak buat macam tu, atau apa-apalah, dalam bahasa mudahnya dia tak buat macam tu. Maka para malaikat berkata kepada mayat tu tadi, mengapa kau tak benci mereka? Kalau kamu tak buat macam tu, tapi orang yang buat macam tu, pasal apa kamu tak benci? Janganlah ia buat perbuatan macam tu. Jadi dalam mesej yang pada ringkas di sininya ialah, walaupun kita alhamdulillah tidak melakukan keburukan itu, tapi tanggungjawab kita mesti benci dan tak suka kepada keburukan itu tadi. Jangan kita tak buat, kita tak buat keburukan, tapi kita duk macam kita setuju je, macam kita suka kepada keburukan tadi. Ini dia tu tak. Sebab itulah benar-benar yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak buat, tapi kita kena ada sifat engkar dengan hati kita. Kena ada engkar dengan hati kita. Itulah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Kita dah baca hadis Rasulullah tu, atau kama qala, siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Kalau tak dapat ubah dengan tangan, kena ubah dengan lidah. Mana tegur dia, cakap habak benda ni tak elok. Dan kalau kita tak mampu dengan lidah tak boleh, maka kurang-kurang kena dengan hati. Kalau dah sampai kepada peringkat engkar dengan hati, itu menunjukkan kita tu sendiri adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Ni makna tak boleh kita duduk pelesih, tak apalah, biar kat dia lah, dia buat aku duduk, dia jangan duduk ganggu dia. Tak betul. Pasal orang Islam dengan kemungkaran mesti ada sifat sekurang-kurang paling lekeh, paling komannya, paling minima, dia kena ada rasa tak suka, dia kena ada rasa benci. Contohlah kalau kita katakan kita ada dalam masjid ni, insya-Allah alhamdulillah tak ada seorang pun yang suka kepada yang merompak, yang menyamun, yang berjudi, yang minum arak. Tapi walaupun kita tak buat benda-benda tu, tapi didapati ada dalam masyarakat tu, misalnya yang masih lagi kaki arak, masih lagi kaki judi, masih lagi jadi penjenayah. Selekeh-lekeh kita, kalau tak ada kuasa nak tegah dengan tangan, kita kena kuasa lidah dengan lidah, tegur dia, nasihat dia. Kalau hak tu pun tak boleh dia, hati kita tak boleh redha di atas perbuatan dia, tak boleh nak kata biar pilah, tu dia punya pasal, tak betul. Ni tuan-tuan. Itu dikatakan perkara-perkara yang menjadi yang menjadi pengajaran kepada kita umat Islam ni. Dan semua ini adalah antara perkara yang akan diuji oleh Allah kepada kita ni sebagai satu, bukan bala apa, bukan salah Allah nak bagi rosak kita, tapi ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Allah azim, kita dah baca ayat tu tadi. Apakah kita
apakah kita manusia ni boleh menyangka bahawa cukup dengan kita kata amanah, kita beriman, kita orang Islam, kita beriman, Allah biak kita, maka kita tidak diuji dah. Kita walaupun kita kata aku beriman ya Allah, aku bersyahadah, tapi setiap yang beriman, yang bersyahadah juga akan menempuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak menguji kita untuk menambahkan lagi keimanan kita, kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ujian Allah itu bala tadi. Ni tu. Ni tengok ni. Lama ni dok bagi hangpa ni senang, duit banyak apa semua tu. Lah Tuhan tarik balik. Tuhan tarik balik sikit. Allah uji hak lama ni hangpa senang bayar zakat dah. Hak lama ni hangpa senang rokok sujud dah kepada Allah. Hak lama ni hangpa dok mudah sangat ni, orang kata apa dari pernah dak masjid surau. Mungkin Allah uji. Ni tuan-tuan. Apabila kita dapat lah ni tuan-tuan, dia punya currency ni, tukaran duit kita ni makin hari makin menurun pasal ekonomi. Maknanya kalau dalam ringgit Malaysia dalam nilai dolar cukup turun lah ni. Bukan takat ringgit Malaysia, ringgit mana pun dunia ni tadi berhadapan dengan suatu orang kata apa, suatu keadaan komplot Yahudi yang menguasai ekonomi dunia ni, yang berteraskan kepada US lah. Sebab itu berasaskan kepada dolar. Tuan-tuan, nak nilai dolar pun kita jatuh, nak nilai euro pun kita jatuh. Pasal dolar ke euro dikuasai oleh Amerika. Sebab itulah 2, 3, 4 hari baru ni dalam bulan Jun ni tuan-tuan, ada pihak lain pula yang juarai ataupun dikepalai oleh Putin, oleh Rusia ni pula, untuk organize satu kumpulan lain pula. Tujuannya ialah untuk nak lawan ekonomi Amerika ni. Dengan sebab itu dia bawa untuk nilai mata wang dunia ni di atas nilai yang tersendiri, yang bukan kepada US, yang bukan kepada euro. Itu Allah Allah duk berebut tu. Kita negara-negara yang macam kita ni tuan-tuan, orang kata apa, pepatah Melayu kata dulu, gajah sama gajah berjuang pelanuk, kalau tak mati tengah pun pening itu ya. Tu. Tapi kalau berjaya hak Putin ni, wallahualam, ni bersama dengan beberapa buah negara lain, kalau tak silap saya termasuk Turki ke apa sebagainya, wallahualam, dia nak organize lain, nak create satu suasana, saya tak ertilah bahasa ekonomi ni tuan-tuan, satu kumpulan yang boleh mempertahankan kedudukan ini, kerana tak nak lagi dah kedudukan ekonomi dunia ni dihitam putihkan ukurannya oleh kuasa Yahudi yang berteraskan di Amerika. Sebab itulah ni hak tu. Semua orang nilai mata wang ringgit, dolar kah, apa nilai mata wang ringgit kah, yen kah, apa sebagainya, apa rupi kah sebagainya, apa istilah macam-macam lagi lah, kepada nilai dolar atau kepada nilai euro. Hak tu lah. Lain tak ada. Pergi ke Mekah, orang kata apa, rial pun, rial diukur dengan nilai nilai dolar. Hak tu ibu dia duk tahu tu, mainlah main duit mana pun, kono-kono pun akal kali berapa. Daripada situ perkiraan untuk nak memperlihatkan, menentukan kedudukan currency semasa tu berapa nilai dia. Itulah wallahu alam tuan-tuan. Hak ni bab kita orang-orang yang lebih arif ataupun yang ahli dalam bidang ni mereka lebih faham lah. Kita takat baca berita biasa lagu tu, takat kita faham lagu tu lah. Ni grup ni ni. Ni wallahualam. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya Allah Ta'ala menjadikan orang yang meratap itu di dalam api neraka 2 baris. Makna ada dua line lah, dua sah lah kalau kita cakap lah bahasa semayang ni. Orang yang orang yang meratap ni, Allah jadikan ada 2 barisan ataupun 2 sah dalam neraka ni, yang mana baris dan satu baris lagi di sebelah kiri mereka. Satu baris di belah kanan, satu baris di belah kiri. Kemudian menyalaklah mereka
atas orang isi neraka seperti salakkan anjing. Allah. Tu kata tadi tuan-tuan, kalau kita nak ambil hak ni untuk apa? Dapat kita gambarkan dalam kehidupan kita di dunia Allah ni, memang tak dapat nak sampai. Tapi kalau kita ambil dari segi zahir gitu pun, orang kalau dok main menyalak macam anjing tu, habislah nilai insaniah dia, nilai manusia dia, hilanglah. Dok menyalak tu. Kalau ada orang ni duk menyalak, kalau lah ni ada orang duk menyalak, orang panggil dia tu orang gila. Dia ni sasau ni, masuk hatu anjing ni, duk menyalak tak orang tu. Lagu tu lah kalau kita boleh kata dalam bahasa kita lah ni. Tapi nak cerita huduhnya orang yang tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dan lagi satu riwayat pula daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya seorang perempuan itu banyak meratapnya. Ialah memanglah dari segi ratap tangis ni banding orang lelaki dengan orang perempuan, semula jadi pun memang gitu. Wanita lah yang banyak tangis, wanita lah yang banyak ratap. Maka ia memukulnya dengan pukulan hingga terbuka tudung kepalanya. Tu. Jadi apabila di akhirat besok ni, Sayyidina Umar meriwayatkan seorang wanita yang banyak meratap, maka antara azab yang dia akan terima, dipukulnya dengan pemukul sehingga terbuka tudung kepalanya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, bukan orang yang mengikut jalanku. Sesiapa yang kematian anaknya, maka ia menampar pipinya dan mencari leher bajunya, serta menyeru seperti seruan orang kafir jahiliyah. Tu. Ialah orang kata kalau hak yang meratap ni, dia tak tahu, dia tampak pipi dia. Kalau dulu ada tu kan, di dalam masyarakat Melayu pun dulu ada popak tampak ni, tengok sampai orang kena berpegang lah, dia mengamuk. Bukan duk buat orang, dia buat diri dia sendiri. Tampak pipi kok ni, koyak leher baju, bergulin, berkelopak lah rumah, tak boleh nak kepung tu. Dulu ni ada. Tak tahulah, wallahualam lah ni, harap-harap benar-benar yang macam ni benar-benar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak berlaku lagi lah dalam masyarakat kita, insya-Allah. Harapan kita juga. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada kitab kita ni, yang selanjutnya ni ialah Syekh kita perturunkan kisah-kisah daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi tentang kisah-kisah perilaku orang-orang yang meratap, kedudukan orang yang meratap ni lah. Dan saya rasa untuk nak perhabis kita dalam bab ni pada malam ni tak termampu kita nak habiskanlah bab yang ketujuh ni. Kita ada 2-3 muka lagi, tapi boleh jadi kisahnya yang agak dalam bahasa umumnya lebih kurang sama lah kisah-kisah yang diperturunkan di sini. Oleh itu, di samping kita akan tengok balik dalam jadual yang akan datang, boleh jadi kita akan ambil kesempatan juga untuk terus masuk kepada bab yang ke-8, yang umumnya bab yang ke-7 tadi, semua daripada awal sampai sudah tu ialah beberapa hadis Rasulullah dan kisah-kisah yang diketengahkan oleh Syekh kita dalam kitab kita ni. Kesimpulan yang kita boleh ambil ialah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dari segi Islam, dia tegah sama sekali untuk mengadakan ratapan. Makna apa juga bentuk ratapan yang menghilangkan kesabaran, ujian Allah kepada kita itu ialah satu kemungkaran. Makna dalam bahasa lain, hendaklah banyak bersabar. Jadi kisah-kisah azab orang ni yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW ni banyaklah.
InsyaAllah tuan-tuan, hak ni kita dah pukul 9 ni, kita sambung balik jadual ni dalam jadual kita yang akan datang lah. Wallahu'alam. Hak jadual bab yang ke-8 ni ialah seksaan orang yang menegah zakat. Maknanya dia cukup nisab zakat dan dia ada barang, ada benda yang kena zakat. Pasal tak semua benda kena zakat. Macam kita dah tahulah, ada zakat biji-bijian. Termasuk di tempat kita ni, kalau bijian yang mengenyangkan itu, macam kita dah tahulah, zakat padi. Ada setengah tempat zakat gandum. Ada setengah tempat yang mengenyangkan itu jagung, maka jagung. Ada zakat emas perak. Ada zakat wang simpanan. Ada zakat perniagaan. Jadi siapa yang duduk dalam kedudukan ini, hendaklah dia memastikan bahawa dia menunaikan kewajipan zakat dia tu tadi apabila nisab tu sampai. Hak tu kita akan bincang dalam jadual yang akan datanglah tuan-tuan, bagaimana azabnya apabila orang tak bayar zakat. Sebab itu salah satu di antara azab Allah ialah Allah tarik balik kemudahan tu tadi. Kemudahan kemudahan barang atau mata benda yang telah diberi oleh Allah disebabkan orang ada benda tu dia tak bayar zakat. Hak ni pun satu kesedaran yang agak juga tuan-tuan. Wallahu'alam. Orang labur kok lain mudah, tapi untuk keluar zakat dia, orang kata dia genggam rapat. Jadi itulah wallahu'alam tuan-tuan, insya-Allah dengan sikit sebanyak yang kita dapat pada malam ini daripada kitab kita ni, mudah-mudahan akan memberi pengajaran yang besar kepada kita semua. Alhamdulillah lah kalau kita katakan, kalau kita boleh sebut begitu, Allah jauhi kita, masyarakat kita daripada keadaan yang meratak ni tadi, keadaan-keadaan yang sebegini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله.